Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli. Tak ada power. Okey. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan berkongsi satu tajuk berkenaan dengan fiqh ibadah ataupun cara beribadat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya kita ingin belajar bagaimana para ulama mengajar kepada kita bahawa beribadat itu mestilah benar-benar apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai satu tahap ubah sikit pun tak boleh. Yang tu yang kita nak belajar pada pagi ni. Bagaimana sikap para ulama dalam masalah beribadat kepada Allah Ta'ala ini. Kita mesti berusaha untuk bagi sama dengan apa yang diajarkan kepada Nabi, sampai tahap beza sikit ataupun ubah sikit pun tak boleh, walaupun dari segi maknanya itu sama. Khususnya contoh yang kita akan ambil pada pagi ini ialah tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sebagai orang Islam, antara ibadah yang sering kali kita lakukan dan boleh kita katakan setiap hari, malah setiap masa, kita berdoa kepada Allah Taala. Bukan sahaja kita berdoa dalam sewaktu kita solat kepada Allah Ta'ala, tapi juga ketika kita yang kita panggil sebagai salawat, yang kita bila kita nak masuk dalam toilet, bila kita berwuduk, dan dalam kehidupan kita seharian. Maka ada satu kata-kata daripada seorang ulama yang terkenal yang kita panggil dia Imam Al-Qurtubi. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Imam Al-Qurtubi kata, فَعَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَصَحِيحِ السُّنَّةِ. Dia kata bahawa atas kita ni, kewajipan kita sebagai insan ialah untuk menggunakan, untuk mempraktikkan apa yang ada ma fi kitabillah, apa yang ada dalam kitabullah, dan apa yang ada dalam sunnah yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Imam Qurtubi dia nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan, dalam soal etika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala?
Sebabnya kita pada hari ini, dalam beberapa hari ini ataupun seminggu dua ini, heboh duk bincang. Tak apa, bincang tak jadi masalah, jangan bergaduh ya. Kan? Bergaduh jangan, tapi bincang nak bagi panas pun tak apa. Tentang bagaimana cara berzikir, kan? Nak menari ke tak menari dan sebagainya. Setiap pihak yang sokong, yang tak sokong ada hujah masing-masing. Tak apa, masing-masing kemukakan hujah. Tapi kita nak bagi contoh. Kita mulakan dengan pendapat daripada Imam Al-Qurtubi. Dia kata bahawa fa'alal insan, atas kita ni, kewajipan ke atas kita sebagai insan, sebagai hamba kepada Allah Ta'ala, ialah mempraktikkan apa yang ada dalam kitab Allah dan apa yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Baik, kita tengok dia kata apa. Bila dia kata ma fa'ala al-insani ay yasta'mila ma fi kitabillahi wa sahih sunnah. Contoh dia bagi apa? Minad du'a. Minad du'a. Daripada doa. Doa ni, dia kata kewajipan kita menggunakan doa yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi. Tak boleh ke kita berdoa dengan doa kita sendiri? Boleh. Tapi kita nak tengok apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Qurtubi. Baik. Dia kata wa yad'u ma siwahu wa la yaqulu akhtaruhu kadza fa inna Allah Ta'ala qad ikhtara li nabiyhi wa awliyaihi wa 'allamahum kaifa yad'un. Dia kata apa? Dia kata bahawa kita guna ni doa-doa yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi. Dia kata, dan dia kata meninggalkan pelbagai doa yang tidak bersumber daripada keduanya. Tengok. Kita selama ni tuan-tuan, kita guna doa kita sendiri. Betul, para ulama kata boleh. Tapi bila kita tengok kata-kata Imam Qurtubi, dia kata kena tinggal doa yang tidak bersumberkan daripada Al-Quran, yang tidak bersumberkan daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. Dia kata, dan dia kata, tuan-tuan sekalian, wala yaqulu, dia sepatutnya dia tak kata, ataupun jangan dia kata saya telah memilih doa sendiri untuk diri dia. Jangan dia kata dia ada doa dia sendiri untuk diri dia. Jangan dia kata lagu tu. Imam Qurtubi kata, jangan kata lagu tu. Lepas tu, apa alasan Imam Qurtubi? Dia kata kerana Allah Ta'ala, dia kata kerana Allah Ta'ala telah memilih dan mengajarkan pelbagai doa kepada para nabi dan kepada para awliya dia, kepada para wali dia. Tuan-tuan sekalian, pendapat Imam Qurtubi ni, dia bagi tahu kepada kita bahawa oleh kerana Allah Ta'ala dah ajar dah doa kepada Nabi dia, kepada para wali dia, tak sepatutnya kita kata kita ada doa kita sendiri. Doa ni dia kena ambil daripada Quran, dia kena ambil daripada hadis Nabi. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka daripada ini kita dapati bahawa antara sebab yang utamanya kenapa kita mesti mengutamakan doa daripada Quran, doa daripada hadis Nabi, ialah untuk mengelak daripada berlaku kesilapan ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Termasuk untuk mengelak daripada berlakunya kesilapan dalam memilih keutamaan tentang apa yang patut kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Contoh tuan-tuan, kita mungkin bahasa Arab tak berapa nak pandai, kan? Nak hafal tu bukan senang. Tapi hafal lagu Hindustan senang pula. Tu perangai orang kita lah. Ustaz tak boleh banding lagu tu, sebab tu lagu. Tu perangai orang kita lah, kan? Sebab apa lagu tu senang hafal, sedangkan tu bukan bahasa kita pun. Kenapa doa susah nak hafal? Tuan-tuan sekalian, jawab dia kerana minat je. Kalau kita minat satu benda
Benda hak kita minat tu kalau kita buat senang, dia akan jadi senang. Macam saya lah sehari dua ni duduk semua sakit tekak, duduk bawa kereta dengan sahabat-sahabat kita. Saya kata macam mana nak pergi kuliah ni, suara tak ada lah, tak ada suara. Sahabat-sahabat kata, ustaz kami tahu sangat. Dia kata dapat mikrofon suara ada terus. Suara mesti ada. Dia kata ustaz jalan ni, dia kata dapat mikrofon suara mesti ada, walaupun dalam kereta suara tak ada. Rupa-rupanya betul pasal minat punya pasal. Dia suara tu dia datang automatik. Dia lagu tu tuan-tuan. Jadi kita ni, Allah ustaz payah nak hafal doa, payah ustaz nak hafal doa bahasa Arab lagi. Muslimin muslimat sekalian, hal ni yang kita kata kita kena ada minat dengan agama, kena ada minat nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ada minat tu. Dia bila tak ada minat nak ikut Nabi, semua benda jadi susah. Tapi katalah betul-betul nak hafal tak boleh, susah nak hafal. Sekurang-kurangnya doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala dalam bahasa Melayu itu maknanya sama dengan makna doa yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi. Itu paling kurang. Contohnya, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua-dua ibu bapaku sebagaimana engkau, dan kasihanilah mereka sebagaimana engkau mengasihani kedua-dua mereka sewaktu aku kecil. Contoh kan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kan? Dan yang seumpama dengannya. Ataupun ya Allah, kurniakanlah petunjuk, berilah petunjuk kepadaku, kan? Jalan yang tunjuk kepada aku jalan yang lurus. Sebab apa? Sebab ihdinas siratal mustaqim, kan? Dia lagu tu. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, apa yang berlaku ialah kebanyakan kita ni doa tu doa sendiri. Yang doa sendiri tu tak apalah, mungkin dia ada hajat-hajat dia yang tertentu. Takkan dia nak karang dalam bahasa Arab dah, dia tak reti bahasa Arab. Tapi ada sebahagian daripada kita, dia lebih mengutamakan doa daripada syekh dia, daripada doa yang ada dalam Quran. Oh, bila dapat doa daripada syekh, terus hafal doa tu. Sedangkan doa yang ada dalam Quran, dia tak bersungguh-sungguh nak hafal. Ini salah dari segi keutamaan, tuan-tuan. Tuan-tuan nak hafal doa yang syekh ajar, yang tidak datang daripada Quran, yang tidak datang daripada hadis Nabi, yang tu tak layak untuk tuan-tuan hafal, selagi tuan-tuan tak habis hafal doa yang ada dalam Quran. Selagi tuan-tuan tak habis hafal doa yang ada dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi, selagi itu tak layak untuk tuan-tuan hafal doa yang dicipta oleh mana-mana syekh sekalipun. Apanya hebat seorang syekh kalau nak banding dengan Allah Jalla wa'ala? Apa yang hebatnya seorang syekh kalau nak banding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita nak kata bahawa syekh kita lagi hebat, lagi mempunyai miracle, keajaiban berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini muslimin muslimat sekalian, kata-kata yang sangat menarik daripada Imam Al-Qurtubi. Baik, kenapa? Sebab dia kata kesan dia, kita mengkesampingkan, kita mengenepikan doa daripada Quran, kita mengenepikan doa daripada hadis Nabi. Itu masalah dia. Saya tak tahulah contoh saya ni sesuai ke tidak, tapi nak tanya orang perempuan kan, kita orang perempuan, kita beli tali leher, necktie untuk suami kita, kan? Masa birthday dia, birthday yang ke berapa? Birthday yang ke-40 lah kot lah. Sebab life begins at 40. Belilah kan, tali pinggang ke, tali leher ke, songkok ke, kan? Kain pelekat ke. Beli kain pelekat untuk suami kita. Tiba-tiba suami kita pergi duk suka pakai kain pelekat lain. Dia duk suka pakai tali leher lain.
Tali pinggang lain. Hak kita bagi tu dia simpan je dalam almari. Rasa macam mana? Saya tak katalah kita dengan Allah ni sama, tak. Tapi konsep, tuan-tuan, konsep. Sudah tentu kita suka kalau kita bagi hadiah, katalah tali pinggang, suami kita duk pakai je tali pinggang tu. Betul tak? Kedak? Macam juga kita para suami. Kan? Saya hari tu, tuan-tuan, pergi dijemput oleh Universiti Malaysia Sabah, cawangan Labuan. Pergilah ceramah kat Labuan. Tanya kawan-kawan dekat Labuan ni apa ada. Dia kata, ustaz, kalau ustaz boleh singgah KK, Kota Kinabalu, cari apa dia panggil, mutiara. Mutiara. Saya ni, tuan-tuan, bab mutiara ni lah saya paling malas sekali. Paling malas. Tuan-tuan boleh tanya isteri saya bab barang kemas ni satu benda saya paling malas. Tapi duk rasa kasih kat isteri, cinta kat isteri. Macam tuan-tuan lah, sayang kat isteri kan? Sayang kat isteri ni, tapi benda kita tak minat, cari juga. Orang kata pergi dekat satu pasar, satu kawasan tu, nak makan udang besar pun kat situ, nak tengok apa rantai ke apa yang mutiara apa semua pun kat situ. Pergilah beli. Tak apalah, video ni isteri saya tengok pun pada muka dia. Melawak. Saya pun belilah, tuan-tuan, kat dia. Duk cari hak mana paling cantik ni, hak dekat apa, dekat tangannya, hak dekat leher apa semua kan. Buat balik kita dan kepala kita, okey lagi dia pakai ni cantik. Dia pakai. Tapi isteri saya tak suka pakai, tuan-tuan. Dia tak suka pakai. Nak kata nak marah kat dia tu tidak, tapi sedihlah juga kan. Kita punyalah jenuh nak pilih tu. Kan? Kita bukan reti benda-benda lagu tu. Siapa hak minat tak apalah, dia pandai pilih. Kita hak tak pandai ni puaslah dia fikir macam mana aku nak beli hak bagi nampak cantik. Dia lagu tu, tuan-tuan. Bila kita bagi satu benda dekat orang yang kita sayang tapi dia tak pakai, rasa tak syok. Doa ni, tuan-tuan, dalam Quran punya banyak doa, macam-macam pesen doa, macam-macam pesen doa yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi. Lagi banyak doa yang diajarkan oleh Nabi. Tiba-tiba ada orang kita, dia boleh suka hafal doa-doa lain, sedangkan doa yang Quran dia tak habis hafal lagi, doa dalam hadis Nabi dia tak habis hafal lagi. Ini sikap yang dikritik oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Muslimin muslimat sekalian, Qadhi Iyad dia kata apa? Qadhi Iyad kata Allah dia nak supaya bila kita minta sesuatu dengan dia, bila kita minta sesuatu dengan dia dan dia bagi tahu kepada kita macam-macam cara nak minta dengan dia. Allah Ta'ala dia bagi tahu kepada kita macam-macam cara untuk kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada dia sebut secara langsung, maknanya disebut melalui kalam dia, kalam Allah Ta'ala dalam Quran, ataupun melalui ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu dia kata, bukan setakat Allah yang ajar, Nabi pun ajar kepada kita dengan menggunakan pelbagai bentuk doa dan pelbagai gaya bahasa. Ada hak panjang, ada hak pendek, macam-macam doa yang diajarkan kepada kita oleh Allah dan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam doa tu, tuan-tuan, dalam doa tu yang Allah Ta'ala dan Nabi ajar kepada kita, Qadhi Iyad kata apa? Qadhi Iyad kata, nombor satu dalam doa yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, yang Nabi ajar kepada kita, satu dalam doa tu dia ada ilmu tauhid. Dia ada ilmu tauhid, yakni ilmu untuk mengesakan Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, dalam doa tu dia ada ilmu bahasa. Bahasa yang bagaimana, yang appropriate, yang sesuai untuk kita gunakan bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata-kata yang paling indah di sisi Allah dan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiganya,
Qadhi Iyad kata dalam doa tu juga sebenarnya dia ada nasihat untuk kita sendiri. Dia ada nasihat untuk kita. Kalau kita hayati doa-doa yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis-hadis Nabi, dia terisi dengan kata-kata nasihat kepada kita. Muslimin muslimat sekalian, oleh sebab itu Qadhi Iyad kata, tak sepatutnya kita berpaling daripada doa yang diajarkan dalam kitabullah dan yang diajarkan dalam hadis-hadis Nabi. Tak sepatutnya kita tinggalkan doa tu. Dia kata. Dan dia kata bahawa syaitan memperdayakan manusia daripada anugerah, daripada satu status yang hebat ini. Yang Quran sebut doa macam mana, yang hadis sebut doa macam mana, syaitan datang kepada kita, dia memperdayakan kita supaya tidak menggunakan doa ini. Ada sahabat saya, dia minta saya terjemahkan doa. Kawan saya ni tuan-tuan, dia suka bodybuilding, buat muscle. Memang cantik lah tubuh dia. Masa tu kami rasanya tingkatan 3 kot, sekolah menengah. Tingkatan 3 sekolah menengah. Masa tu dia sukalah bina badan. Badan cantik, ada muscle kan. Perut dia pun 6 pack kan, 6 pack. Kita ada 1 pack. Kita 1 pack, dia 6 pack. Baik. Kira kita lagi canggih lah. Nombor 1 ada 1 pack. Baik. Satu hari tuan-tuan, dia tunjuk dekat saya satu doa. Kawan saya ni tunjuk dekat saya satu doa. Dia kata, aku tunjuk dekat kamu je, dekat hang aku tunjuk, dekat orang lain kau jangan bagi tahu. Saya tanya kawan saya ni, kau ambil doa ni mana? Dia kata doa warisan tok nenek dia. Doa tu dipelik. Orang kita ni tuan-tuan, dia suka benda-benda lagu tu. Sedangkan inilah yang disebut oleh Qadhi Iyad, yang disebut oleh Imam Qurtubi sebagai salah. Apa yang hebat sangat doa itu, sedangkan begitu banyak doa yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Qadhi Iyad kata syaitan dia datang kepada kita dan dia datangkan orang-orang jahat. Dia datangkan orang-orang jahat yang mereka yang mencipta doa dengan doa buatan ciptaan mereka sendiri, sehingga akhirnya kita ini sibuk dengan doa yang mereka cipta, lalu kita lupa kepada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan bayang, apa guna Nabi datang kepada kita kalau kita tidak menggunakan semua doa yang Nabi ajar. Kalau tuan-tuan nak hafal seumur hidup, tuan-tuan kalau ikut kita orang Melayu ni tuan-tuan, padan hak tu dah kan, padan dengan doa yang ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Imam Muslim, dalam Sunan Tirmizi dan sebagainya. Cukup yang tu dah. Tu pun tak tahu dan tidak nak hafal semua. Tapi nak kata cukup dan memadai dengan yang itu pun. Sedang hadirin mukminin, kenapa kita nak ambil hadis doa daripada Quran dan daripada hadis Nabi? Quran sebab Allah yang ajar. Hadis Nabi sebab Nabi itu pribadi yang paling mulia dan dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lain belum tentu. Orang lain belum tentu. Pak Syekh kita belum tentu. Baik. Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah dia kata apa tuan-tuan? Dia kata wayam bagi, dia kata dia kata manusia ni sepatutnya, dia kata ayyada'u, dia kata sepatutnya berdoa, dia kata bil ad'iyah, dia kata asy-syar'iyyah, dia kata sepatutnya berdoa dengan pelbagai doa syar'i, dengan pelbagai doa yang disyariatkan,
Yang ada dia kata allati jaa bihal kitab was sunnah, sebagaimana yang didatangkan kepada kita oleh Quran dan oleh sunnah. Dia kata sebab apa? Dia kata fa inna zalika la raiba fi fadlihi wa hasani. Dia kata sebab tidak ada keraguan pada fadilat dia dan pada kebaikan dia. Yang tu tak ada keraguan. Maka dia kata wa annahu siratul mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dia kata kerana sesungguhnya itulah jalan yang lurus, jalan yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Ta'ala, iaitu jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Doa yang syekh kita dah tulis tu, yang diajar kepada kita, yang tu tak confirm lagi. Tapi kalau ada dalam Quran, yang ada dalam sunnah, yang tu confirm jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada dan jalan para salihin. Itu pendapat oleh Imam Ibn Taymiyah. Lalu dia sambung. Imam Ibn Taymiyah kata apa tuan-tuan? Dia kata la raiba, dia kata tidak syak lagi annal azkar, bahawa zikir wa da'awat dan doa min afdalil ibadat, dia kata termasuk ibadat yang utama. Zikir dengan doa ni memang termasuk dalam doa, dalam ibadat yang utama. Dia kata memang tak nafi, dia kata memang betul yang tu, yang tak, kita tak ragu dah yang tu. Dan dia kata apa? Dia kata mabnaha ala tauqif wal ittiba', yang terbina doa tu, zikir itu, ibadat yang utama ni, dia terbina di atas dasar tauqif dan ittiba'. Maknanya tauqif apa makna dia? Tak boleh buat selagi tak ada dalil. Wal ittiba', ittiba' makna dia apa? Ikut benda yang Nabi ajar. Bukan duk reka-reka, tak, bukan reka-reka. Siapa kata ni? Ibn Taymiyah kata. Muslimin muslimat sekalian. Lepas tu dia sambung, dia kata apa? La 'alal hawa wal ibtida', bukan atas dasar hawa nafsu dan bukan atas dasar bid'ah. Bid'ah ni maknanya duk reka-reka, benda baru dalam agama. Sikit lagi video ni sampai ke orang yang tak berapa suka kat kita, dia kata tu dia pakai mikrofon dia tak telinga lagi. Oh tu lagi besar bid'ah. Orang lagu ni aku tak kerti nak kata apa. Hak tu nak kena masuk tadika, belajar balik bid'ah tu apa. Susah tuan-tuan. Kita mengajar ni susah juga. Dia kata bercakap sedap. Laptop tu bid'ah. Kan? Orang pakai kitab. Payah. Kan? Ni satu cerita. Nak kena hurai pula daripada awal pula bid'ah tu apa. Orang dah sampai ujung dah, dia baru nak start daripada awal ni susah. Jadi sebab tu kita ni tuan-tuan kena mengaji lah, kan. Kita jangan ikut sedap mulut nak kata ke orang, jangan, kan. Jadi tujuan kita ni sebab kita nak ikut yang Nabi ajar. Yang mikrofon, laptop ni benda dunia, kan, benda dunia tuan-tuan. Yang tu Nabi dah kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam riwayat yang lain bisyu'uni dunyakum, kamu lebih tahu tentang hal ehwal dunia kamu. Macam mana nak besarkan suara, pakai mikrofon, pakai loudspeaker, itu urusan dunia, kamu lebih tahu, kan? Macam mana nak simpan Quran, nak simpan hadis Nabi, nak rekodkan semua tu, nak buat sebagai panduan nak baca, dalam laptop, itu kerja dunia, kamu lebih tahu. Tapi Nabi datang kepada kita nak ajar agama kepada kita, cara beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia kata apa? Dia kata dan dia kata bahawa fal ad'iyatu wal adhkarun nabawiyyah hiya afdal. Dia kata doa dan zikir Nabi, dia kata hak tu hak afdal, yang tu yang afdal. Ma yataharraru, dia kata al mutaharri min adh-dhikri wad du'a wa salikuha ala sabili amanin wa salamatin wal fawaidu wan nata'ij. Dia kata
Dengan demikian dia kata doa dan zikir yang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk yang paling baik. Orang yang mengikuti bimbingan Nabi dalam berdoa dan dalam berzikir kepada Allah, dia berada di atas jalan yang selamat dan jalan yang aman. Dia kata, maknanya selamat daripada kesesatan, aman daripada godaan syaitan. Siapa dia? Orang yang berdoa dan berzikir dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita, tuan-tuan, doa yang kita amal tak ada rahsia-rahsia. Malah kita akan sebarkan seluas-luasnya. Tapi doa yang diamalkan oleh sebahagian daripada rakan-rakan kita yang kononnya Pak Syekh duk ajar kepada dia, dia akan rahsia, oh ni tak boleh cerita ke orang ni, rahsia ni. Rahsia Pak Syekh, rahsia tarikat kita. Yang ni bahaya, tuan-tuan sekalian. Itu beza orang yang beramal dengan amal ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amal ibadah yang direka-reka oleh manusia. Dan dia kata apa? Dia kata bahawa pelbagai faedah dan hasil yang dapat dipetik yang tidak dapat diungkapkan oleh lisan dan tak dapat diketahui oleh manusia, manakala zikir yang lain selain daripada zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang dia kata zikir itu berstatus haram. Dia kata kadang-kadang zikir ataupun doa yang tidak diajar oleh Nabi, kadang-kadang dia boleh jadi haram, kadang-kadang dia boleh jadi makruh, ataupun hak lagi bahaya. Ni yang kita takut. Haram takut dah, makruh pun kita takut. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab doa ni tujuan dia nak dapat pahala. Tiba-tiba doa dapat dosa free. Buat apa? Zikir, doa, tujuan nak dapat kasih sayang daripada Allah, keredaan Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala murka kepada kita. Buat apa? Kan? Tu tak apa lagi. Bukanlah tak apa, tapi tahan lagi kalau nak banding hak satu lagi ni. Apa di hak satu lagi? Hak satu lagi ni dibimbangi. Doa yang direka-reka ini membawa kita kepada status mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni hak paling bimbang. Cara nak elak daripada syirik, cara nak elak daripada haram, cara nak elak daripada makruh, macam mana? Iaitu dengan berpegang kepada zikir dan doa yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi. Cantik, selesai masalah, tuan-tuan. Dan dia kata berapa banyak manusia yang tidak mendapat hidayah dalam masalah ni. Orang tak dapat hidayah ni, kita pun pening, tuan-tuan. Orang tak dapat hidayah, kita pun pening. Kita tak payah sembang bab hidayat agama. Kita cerita bab hidayat hak mudah-mudah ni dulu, petunjuk hak mudah-mudah. Tuan-tuan ada anak kan? Anak kita macam-macam perangai, betul tak? Macam-macam perangai. Ada anak yang rajin mengaji, kita tak payah suruh dia baca buku. Dia dah ada kesedaran dan dia nak baca buku sendiri. Saya ada anak jadi nak tu, kan? Kita tak payah suruh dia baca buku, dia sendiri baca buku, dia sendiri cari pusat tuition. Sampai ayah dia pun pening, nak pergi hantar, pergi ambil apa semua pening. Tak, tapi anak dia sendiri nak. Ni contoh orang dapat hidayah, kan? Tapi ada juga anak kita yang belum dapat hidayah, pening pada kita nak suruh dia baca buku tu. Dia tak nampak lagi kat depan dia pentingnya akademik tu, dia tak nampak. Kita ceritalah macam mana, main game je kerja dia. Payah, tuan-tuan, payah. Nak bagi kesedaran, kita ceritalah kat dia macam mana akibat main game banyaknya, akibat tak baca buku, akibat tak buat homework, akibat tak dengar kata cikgu dan sebagainya. Lagu tu mudah je nak faham masalah hidayah ni. Kita suami isteri kan, cuba tengok suami atau isteri hak tak dapat hidayah macam mana? Oh, tuan-tuan, payah, pening kepala. Lagu tu muslimin muslimat sekalian, benda yang kita nak kena tanya dalam diri kita tak? Benda apa yang kita nak kena tanya? Macam mana ada orang Islam dia boleh
tinggal segala keutamaan dan kebaikan yang ada dalam Quran, tiba-tiba dia lebih mengutamakan doa yang ustaz bagi kat dia. Boleh tak kita fikir, ada orang lagu ni, dia lebih utamakan ustaz dia daripada Allah, dia lebih utamakan ustaz dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ustaz bagi tu diambil daripada Quran, yang tu betul lah. Yang tu tak apa, yang tu betul. Yang ustaz bagi ambil daripada hadis Nabi, yang tu betul. Tapi yang kita cakap ni, yang ustaz tu reka. Dia lebih utamakan hak ustaz reka sendiri daripada hak ada dalam Quran yang ada dalam hadis Nabi. Yang ni yang kita pening. Baik. Nak bagi contoh dekat tuan-tuan bagaimana halusnya para sahabat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah doa kepada Allah. Antaranya ialah, kalau kita tengok muslimin muslimat sekalian, dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar kepada para sahabat macam mana dia ajar, contoh macam buat surat. Lagu tu dia ajar huruf dia macam mana, urutan dia macam mana, dan Nabi larang, tambah pun tak boleh, kurang pun tak boleh. Nabi ajar, susunan pun Nabi ajar. Tuan-tuan ingat, bila kita mengaji sirah, kan kita mengaji sirah Muhammad Rasulullah, dalam cap dia, dan cap dia tu Muhammad Rasulullah. Nak tulis Muhammad Rasulullah tu, hak mana dekat atas, hak mana dekat bawah pun Nabi ajar. Dia punya turutan, susunan Nabi ajar. Sampai taruh tu Nabi ajar kita supaya jaga dalam masalah macam buat surat. Doa macam tu. Baik, kita tengok. Satu kali, tuan-tuan, ini ada dalam Sahih Bukhari. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah satu orang yang sakit. Dia sakit berat. Badan dia lemah, dah sakit lemah. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya dia, "Apakah engkau berdoa atau engkau minta dengan doa-doa yang tertentu?" Kamu ada doa lah. Orang ni dia jawab apa, tuan-tuan? Dia kata, ya, dia kata betul. Dia kata, saya ada doa kepada Allah. Nabi pun tanya, engkau doa macam mana? Orang tu jawab, aku doa, wahai Allah, segala azab yang engkau sediakan untukku di hari akhirat, segerakanlah di dunia. Lagu tu, tuan-tuan. Ada ni zaman Nabi yang doa lagu tu. Kita dekat Bertam ni ada tak berani doa lagu tu? Ada tak berani? Dia jahat ke, tuan-tuan? Dia ni jahat ke? Tak, dia bukan jahat. Tapi sebab dia takut. Dia takut kepada azab Allah di hari akhirat. Dia fikir daripada dia menanggung azab yang tidak tertahan di hari akhirat dalam bentuk azab api neraka, lebih baik, dia fikirlah, dia rasa lagu tu, lebih baik atas dunia dulu. Dia kata, tak apa, sakit-sakit lah, dia kata, kan? Tak apalah nak jadi apa atas dunia ni, tak apalah. Yang dia paling takut azab hari akhirat. Sampai taruh tu, tuan-tuan. Ni mengingatkan kita kepada apa dulu pernah kecoh pasal munajat seorang tokoh sufi perempuan, Rabi'atul Adawiyah, kan? Dan pernah juga dikaitkan dengan isu kontroversi munajat doa Imam Syafi'i, walaupun sebenarnya itu bukan daripada Imam Syafi'i, tapi orang kata daripada Imam Syafi'i, kan? Soal ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nar jahim. Tak apalah, itu kita dah ulas dah dulu. Tapi lebih kurang cerita macam tu lah. Bukan orang jahat. Tak, bukan orang jahat. Dia takut kepada azab api neraka. Dia minta dengan Allah, segerakan azab tu atas dunia, supaya bila dia sampai hari akhirat, dia lepas
daripada segala azab. Oh, tuan-tuan. Lalu bila Nabi dengar orang tu kata macam tu, tuan-tuan, dia pun kata apa, tuan-tuan sekalian? Nabi kata, Nabi ganti kepada dia doa lain. Nabi ganti kepada dia doa lain. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata bahawa Subhanallah. Nabi kata, engkau takkan dapat memikul azab daripada Allah. Engkau takkan dapat pikul azab daripada Allah. Lalu Nabi cadang kepada, Nabi suruh dia doa, tukar doa tu kepada, wahai Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, bagi kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan bagi kepada kami kebaikan di hari akhirat, wa qina azaban nar, dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Orang ni fikir daripada dia kena dalam api neraka, baik dia kena awal-awal lagi. Dia fikir lagu tu. Tapi Nabi ajar kat dia, bukan lagu tu. Tak mau semua. Akhirat pun tak mau, atas dunia pun tak mau azab. Azab di dunia pun kita tak mau, azab akhirat pun kita tak mau. Itu sebaik-baik doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk kata, ya Allah, aku tak layak nak masuk syurga-Mu. Jangan kata lagu tu. Nabi kata dalam hadis Bukhari, Nabi kata minta syurga Firdaus. Syurga yang paling tinggi. Sedangkan syurga ada berapa tingkatan? Ada 100 tingkatan. Ada 100 darjat. Tapi Nabi ajar kepada kita, minta yang paling tinggi. Syurga Firdaus. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Tuan-tuan sekalian, lalu Anas, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni, kata apa? Dia kata, lalu lelaki itu berdoa dengan doa yang Nabi ajar tadi. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Lalu Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada dia. Sebab tu doa kita, tuan-tuan, doa kita yang kita selalu baca, hujung tu mesti ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Dia mencakupi keseluruhan kehidupan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Cantik doa tu, tuan-tuan. Baik. Jadi apa yang kita dapat belajar? Iaitu Nabi ajar kepada kita, doa, jangan ada doa yang membawa kepada kemudaratan. Jangan ada doa yang bawa kita kepada kesusahan. Jangan. Doa mesti semuanya membawa kebaikan kepada kita. Satu contoh lain, tuan-tuan sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar kepada seorang sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, doa tidur. Doa tidur. Doa tidur ni pun saya tak hafal lagi, tuan-tuan. Sebab dia payah sikit. Hak ni payah sikit. Hak senangnya bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Hak tu hak paling senang. Kan? Lagi Qul a'udzu birabbil falaq, apa semua tu. Kan? Lagi ayat kursi. Itu antara doa yang kita baca masa kita nak tidur. Hak ni saya pun tak berapa hafal lagi sebab dia payah sikit. Tapi doa ni kita bagi contoh. Doa ni Nabi ajar kepada Al-Barra. Doa ni kata apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Apa dia? Ya Allah, ya Tuhanku, aslamtu nafsi ilaik. Aku menyerahkan diriku kepadamu. Doa tu. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan dia kata, aku menghadapkan wajahku kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaik. Dan aku serahkan semua urusanku kepadamu. Nak tidur ni. Kita dah nak tidur, nak tutup mata, serahkan semua urusanku kepadamu, kita kata. Kan? Lepas tu, rahbatan wa raghbatan ilaik.
la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ni ujung ni, wa bi nabiyyika tu. Maksud apa doa ni? Dia kata kerana mengharap dan takut kepadamu, tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri daripada ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utuskan. Kepada nabi yang engkau utuskan. Yang kita nak cerita ni perkataan nabi tu. Perkataan nabi. Jadi Al-Bara' ni tuan-tuan, dia sahabat nabi. Dia bangsa apa? Al-Bara' bin Azib. Dia bangsa apa? Sahabat Nabi ni bangsa apa? Bangsa Arab. Bangsa Arab. Tapi Al-Bara' bin Azib, dia ada masalah macam kita, macam saya, macam tuan-tuan. Nak hafal tu susah sikit. Kan? Nak hafal tu susah sikit. Lalu Al-Bara' bin Azib, bila dia cuba hafal perkataan Nabi bi wa bin nabiyyika tu, Nabi tu dia tertukar jadi Rasul. Nabi tu dia tertukar jadi Rasul. Nak tanya tuan-tuan, kita sebagai orang Melayu ni, kalau sebut Nabi dengan Rasul ni, lain ke serupa? Lebih kurang je, betul tak? Lebih kurang je. Bila sebut Muhammad, dialah Nabi, dialah Rasul. Lebih kurang je. Lebih kurang. Baik. Jadi dia tertukar. Nabiyyika, dia pergi sebut Rasulika. Kalau kita nak guna logik akal tuan-tuan dalam masalah ibadat, apa salahnya? Lebih kurang je mana? Malah Rasulika dalam syahadatain, dua kalimah syahadah yang kita ucapkan, kita guna Rasulullah kan, Muhammad Rasulullah. Kita guna perkataan Rasul, kita tak guna perkataan Nabiullah. Kita guna Rasulullah. Jadi apa masalah? Boleh guna Nabi, boleh guna Rasul. Tapi kita tengok tuan-tuan, betul ke? Boleh main tukar-tukar gitu? Muslimin muslimat sekalian, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia dengar Al-Bara' guna perkataan Rasulika instead of Nabiyyika, Nabi perbetulkan dia. Nabi kata, "Tak, jangan sebut Rasulika, tapi sebut Nabiyyika." Nampaklah? Baik. Lalu ni hadis dalam Sahih Bukhari. Lalu dalam syarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani dia ulas apa? Ibnu Hajar ulas apa? Ibnu Hajar kata, dia kata bahawa Ibnu Hajar kata hikmah dia yang paling utama, dia kata daripada fi raddihi sallallahu alaihi wasallam man qala rasul, dia kata hikmah yang paling utama daripada tindakan Nabi yang tidak mengiktiraf, yang menolak sahabat yang sebut Rasul sebagai ganti kepada perkataan Nabi. Dia kata apa? Dia kata anna alfaz al-adhkar tawqifiyah walaha khasais wa asrar la yadkhuluha al-qiyas fatajibul muhafazah ala al-lafzi alladhi wuridat bih. Dia kata bahawa sebab lafaz zikir ni tauqifiyah. Tauqif maknanya tak boleh buat selagi tak ada dalil. Tak boleh buat selagi tak ada dalil. Dan dia mempunyai khasais. Khasais ini khusus, kekhususan. Dia ada khusus dan rahsia yang tidak boleh diketahui oleh akal. Akal tak dapat mengetahui rahsia ini, sehingga wajib kita menggunakan pelbagai lafaz doa sebagaimana yang disyariatkan kepada kita. Sampai perkataan Rasul dengan Nabi pun Nabi perbetulkan. Muslimin muslimat sekalian, kita hari ni bukan setakat perkataan Nabi dengan Rasul kita tukar. Kita hari ni keseluruhan doa tu, kita ada doa kita sendiri, doa syekh kita sendiri berbanding dengan doa yang datang daripada Quran, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, antara pelajaran yang kita boleh ambil ialah sahabat Nabi ni, dia pergi jumpa Nabi, minta Nabi ajar doa.
Kita hari ni dah ada semua tu dibukukan dalam kitab-kitab sunnah. Kenapa tak ambil je? Sahabat dia pergi cari Nabi, minta dengan Nabi. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal dia meriwayatkan antara riwayat daripada Abdullah bin Mughaffal, Ibnu Mughaffal radhiyallahu anhu, dia dengar anaknya bermunajat dengan satu doa. Doa apa? Allahumma inni as'alukal qasral abyada an yaminil jannah idza dakhaltuha. Dia kata, wahai Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu, wahai Allah. Dia nak minta apa? Istana putih. Dia nak minta istana putih, al-qasral abyad, nak minta istana putih dalam bahagian kanan syurga. Dia nak belah kanan. Dia minta dengan Allah, bukan setakat nak minta masuk syurga, nak minta satu istana color putih. Lagu tu macam orang kita lah, bila nak buat rumah nak English. Kan, nak English. Bila English putih kan. English pula dia ada Georgian, dia ada Victorian dan sebagainya, macam-macam lah sekarang. Tingkap-tingkap yang besar tu macam Victorian, ada tingkap-tingkap dia pesin macam Georgian, macam-macam lah. Dia ada selera dia. Jadi dalam ni cerita ni, dia minta apa? Nak minta istana. Istana kala apa? Kala putih. Kat mana? Belah kanan syurga. Pasal apa belah kanan syurga kita pun tak tahu. Nak minta belah kanan syurga tu. Bukan kat tengah, bukan kat kiri. Nak belah kanan. Macam kita berebut tanah pusaka kan? Nak tepi jalan. Nak jalan mula-mula masuk, tak mau ujung. Contohnya lagu tu lah. Lalu Ibnu Mughaffal bila dia dengar anak dia baca doa lagu tu, dia kata apa? Dia kata, "Ai bunayya," dia kata, "Wahai anakku," dia kata, "salillal jannah," dia kata, "kamu mintalah syurga kepada Allah." Dan dia kata, dan minta perlindungan, dia kata, "wa ta'awwadz bihi minan nar," dan mintalah perlindungan dengan Allah daripada api neraka. Fa inni, dia kata, dia nak kata memadai kita minta syurga. Jangan nak minta belah kanan, belah kiri, belah tengah, kala putih, kala biru, kala hijau. Jangan. Dia kata memadai minta syurga dan minta perlindungan daripada api neraka. Dia kata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah dengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Nabi kata bahawa akan ada sekelompok manusia daripada umatku ini yang melampaui batas ketika bersuci dan berdoa. Tengok. Dia dengar Nabi kata nanti ada orang dia melampau ketika bersuci dan melampau ketika berdoa. Dia doa juga tapi dia melampau. Kita tak mau. Bersuci melampau kita tak mau. Macam mana bersuci melampau? Macam mana bersuci melampau? Contoh, sabun tekan sikit cukup dah tak? Ni tekan, tekan tu dia meleleh sabun tu dia membazir. Itu melampau. Melampau ambil air semayang 3 cukup lah, 3 kali basuh kan. Dia bagi 5. Melampau. Lebih 1 pun tak dah melampau dah. Kan? Basuh kencing. Tuan-tuan basuh kencing berapa lama? Buang air besar berapa lama? Dia belasah setengah jam. Adakah semakin bersih? Kita kata semakin bersih, tapi dapat pahala ke tak? Dibimbangi dapat dosa sebab melampau. Sama dengan doa. Memanglah doa kepada Allah, tapi bila doa kepada Allah, dia ada cara dia. Tak boleh melampau. Tak mau melampau, ikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa doa yang kita reka sendiri bahaya. Doa yang reka sendiri, termasuk nak minta syurga pun, kalau reka sendiri bahaya, tuan-tuan sekalian. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah dia kata apa? Bila kita tengok realiti manusia hari ini, ramai orang yang affiliate diri dia dengan gerakan tarikat kesufian. Dia kata, baik. Bila orang ni dia affiliate diri dia dengan tarikat kesufian,
Mereka ni akan sibuk dengan zikir dan doa yang disusun oleh syekh-syekh tarikat ni. Dia dah susun, dah siap-siap, dia susun elok. Maka dia kata, ada bacaan waktu siang, ada bacaan waktu malam, ada bacaan waktu pagi, ada bacaan waktu petang. Apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Apa yang berlaku? Menyebabkan mereka sibuk dengan doa itu, mereka tinggal doa yang ada dalam Quran, tinggal doa yang ada dalam hadis Nabi. Tapi ada susunan yang bagus, kita tak nafi, ada susunan yang bagus macam maksurah, kan? Siapa yang biasa dengan maksurah ataupun manzil dan sebagainya, ulama daripada India dan sebagainya, dia susun berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yang tu betul, yang tu tak ada masalah. Dia susun, tapi susun berdasarkan hadis. Yang tu tak ada masalah. Yang masalah ni susun hak dia sendiri. Yang tu masalah. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka dia kata apa? Setiap tarikat dia ada wirid dia yang khusus, sehingga setiap tarikat sufi ni dia ada kumpulan wirid dia yang khusus, dan setiap kumpulan ini dia bangga dengan wirid, dengan hizib yang mereka sendiri, dan mereka anggap itulah yang lebih afdal daripada hak lain. Ini bahaya. Ini bahaya. Kita bukan bermusuhan dengan tarikat, kita bukan bermusuhan dengan jalan kesufian, tetapi kita nak jadi sufi, kita nak ikut tarikat, kena ikut tarikat Quran dan hadis. Sufi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, kemudian kita tengok ada juga setengah orang yang berselawat dengan lafaz-lafaz selawat tertentu, kan, lafaz-lafaz selawat tertentu dalam dalail khairat dan sebagainya, yang mana selawat ni tak ada sanad. Yang ni kita pelik pokok ni. Sanad yang diorang amalkan tak ada sanad. Padahal pakai serban sibuk nak cari sanad. Nak tutup telinga ke tak tutup telinga, kan. Lepas tu pula alas kaki, tu dia gambar alas kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal sayang dekat Nabi. Tapi bila bab selawat, dia tak ambil selawat yang ada sanad yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni pelik. Nampak sangat talbis iblis, nampak sangat perangkap iblis, yang mana kita lebih suka kepada keterampilan luar, tapi amal ibadat, doa, zikir itu kita tinggalkan yang bersanad, yang marfu', yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan sekalian, kita tak jumpa pun ulama-ulama besar ni, ulama-ulama hebat yang berwirid, yang berselawat dengan selawat berkenaan. Itu yang kita pelik. Itu yang kita pelik, tuan-tuan sekalian. Baik. Dah 7:16. Baik, muslimin muslimat sekalian, sebagai akhirnya, sebagai kesimpulan kepada apa yang kita bincang ni, saya nak tutup dengan satu contoh yang kita ambil daripada qasidah. Qasidah ni dia ada banyak. Satunya daripada kitab Syawahidul Haqq yang disusun oleh Yusuf An-Nabahan As-Sufi. Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, inni dha'if. Ini qasidah, kan. Tuan-tuan jangan suruh saya berqasidah, saya tak pandai. Tapi seni kata dia tu, ya Rasulullah, inni dha'if. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni dhaif, aku ni lemah. Maka berilah fashfa'ni, maka berilah syafaat untuk diriku. Bagi syafaat untuk diri aku. Engkaulah, dirimulah wahai Rasulullah, harapanku untuk sembuh. Dia kata, untuk sembuh, engkaulah harapanku. Wahai Rasulullah, jika engkau tidak menolongku, siapa lagi tempat untuk aku berlindung? Nampak tak? Sedangkan kita diajar minta dengan Allah, bukan minta dengan Nabi. Sedangkan tempat untuk kita berlindung adalah Allah, bukannya Rasulullah. Maka kerana itu para ulama mengatakan bahawa qasidah-qasidah ini kita perlu berhati-hati. Bukan kita nak tolak semua, tak. Sebahagian besar seni kata dia bagus, cantik, tapi ada sebahagian kecil seni kata dia sangat berisiko, sangat bahaya kepada akidah kita orang-orang Islam. Tuan-tuan carilah doa yang ada dalam Quran, doa yang ada dalam hadis Nabi. Ada tak doa yang kata Nabi tempat kita berlindung? Tak ada. Nabi tempat berlindung, tak ada.
Perkataan Nabi sebagai tempat berlindung hanya ada dalam qasidah-qasidah, hanya ada dalam doa-doa yang direka oleh syekh-syekh yang tertentu. Sebab tu bahaya tuan-tuan sekalian kita beramal dengan doa-doa yang macam ni. Maka sidang hadirin mukminin, memadailah bagi kita dengan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi. Itu pun tuan-tuan, kalau ikut realiti kita hari ni orang biasa macam ni tuan-tuan, tak terlarat dah kan, nak hafal semua tak terlarat dah tuan-tuan. Apa rokok, berapa jenis bacaan tuan-tuan hafal? Satu tu je, subhana rabbiyal azim. Hafal hak tu dulu, perhabis semua bacaan rokok yang Nabi baca, perhabis yang tu dulu. Ni sibuk dengan doa-doa yang dikarang. Jangan. Hak sujud, berapa bacaan tuan-tuan baca? Antara dua sujud, berapa bacaan kita hafal? Doa iftitah, berapa bacaan kita hafal? Itu pun tak terhafal. Ni sibuk nak amal doa-doa yang dikarang oleh manusia. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan kesungguhan kita nak cari contoh yang paling baik daripada kitabullah, daripada hadis-hadis Nabi, membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Dia kata, for example lah, kata ya Allah, kalau Rasulullah minta, itu yang minta. Rasulullah minta jauhkan, dia masih dalam konteks tu. Tuan-tuan sekalian, Tuan Haji kita dia bagi contoh, boleh tak kalau kita ambil jalan pintas shortcut. Kita ambil shortcut, kita kata ya Allah, apa yang Nabi minta aku minta tu ya Allah, apa yang Nabi minta jauh tu pun aku minta jauh. Boleh ke tak boleh? Dia jawapan dia gini tuan-tuan, kalau kita nak ambil hukum umumnya doa macam tu tak jadi masalah. Hukum umumnya tak jadi masalah, tapi dia tidak menepati. Dia tidak menepati, dan itu yang kita bincang tadi. Bila kita buat doa sendiri ni, walaupun secara prinsip umum tak salah. Sebab apa? Sebab kita kata kepada Allah, sebab kita tak tahu apa yang Nabi pun dah minta kan, kita tak tahu, dan kita pun mengaji pun malas kan. Jadi kita tak belajar doa-doa selain pada Rasulullah, doa sebelum tu lagi. Jadi kita pun ambil jalan pintas, kita kata ya Allah, apa yang semua nabi-nabimu, rasul-rasulmu pernah minta, aku nak minta yang tu kan. Dan apa yang Nabi minta jauh, kita minta jauh yang tu. Itu yang kita kata tadi, dari ketepatannya, tepatnya tuan-tuan sekalian, hak tadi. Apa dia? Dalam doa tu, selain daripada dia ada ilmu tauhid, selain daripada dia ada ilmu bahasa, dia ada apa? Dia ada ilmu nasihat. Dia ada ilmu nasihat. Betul lah kita doa lagu tu secara prinsipnya tidak bertentangan dengan agama, tetapi dia menyalahi dari segi ketepatan. Refinement tu tak betul. Sebab apa? Sebab doa pada masa yang sama, bila kita baca doa dan kita hafal doa tu, dia didik kita dengan nasihat-nasihat yang ada pada doa tu. Contohnya apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Mana dia menasihati kita, nasihat diri kita sendiri supaya duduk atas jalan yang lurus. Kita kena usaha duduk atas jalan yang lurus. Itu contoh mudah kan. Ataupun kita minta rezeki daripada Allah kan, minta rezeki daripada Allah. Apa nasihat dia? Untuk dapat rezeki apa dia? Kena kerja kuat. Kena kerja kuat. Kita minta doa apa dia? Jauhkan diri kita daripada sifat mazmumah, sifat yang tercela. Apa nasihat diri kita? Kita kena pastikan buang semua sifat yang tercela kan. Kita biasa doa, Allahumma inni as'aluka kan ridhaka wal jannah. Minta redha engkau wahai Allah. Maka kita kena usaha untuk menempatkan diri kita dalam keredaan Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'a kan, rezeki yang luas. Maka kita kena meniaga, kita kena kerja sungguh-sungguh kan. Jadi sebab tu kita kata bahawa doa walaupun secara prinsip umumnya tak salah, tetapi dia menyalahi daripada apa yang diajarkan oleh Nabi, dan kita bimbang dari segi sadl zara'i', takut tergelincir.
Sebabnya kita terlepas daripada nasihat yang ada dalam setiap doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga macam kita kata tawakkaltu 'ala Allah. Kita keluar daripada rumah pagi tadi, kita baca apa? Kita baca apa ni? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kan? Wala haula wala quwwata illa billah. Itu juga nasihat diri kita. Bahawa kita keluar ni semua hak kita ada rumah tangga tu kita serah kepada Allah Taala. Kita serah kepada Allah Taala, kan? Dan kita kata tidak ada upaya, tidak ada kuasa selain daripada Allah. Itu dia didik hati kita, kan? Dia gini. Kalau tak faham lagi tak tahu kan. Dia gini. Tuan-tuan biasa tak ikut kelas motivasi? Kan? Kelas motivasi. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube banyak. Kalau tuan-tuan nak apa, kita kata nak jadi bodybuilder, kan? Nak bina otot. Akulah orang paling kuat. Dia tunjuk dalam video, akulah orang, mana kita sebut dekat diri kita, akulah orang yang paling kuat. Aku boleh buat macam-macam lah cara kita tiup diri kita supaya bersemangat nak buat benda tu. Sama macam orang nak jadi cantik, dia kena sebut dekat diri dia, akulah orang paling lawa dalam dunia ni. Barulah kita perasan kita lawa. Macam deodorant, tahu deodorant? Pasal apa bubuh kat ketiak? Ni cerita siapa deodorant ni. Pasal apa bubuh kat ketiak? Pasal nak dapatkan self confident, kan? Nak dapatkan keyakinan diri. Pasal apa? Bila kita yakin pada diri kita sendiri, kita berjalan dengan confident. Bila bercakap pun bercakap dengan confident. Ada gaya orang yang ada keyakinan diri. Sebab tu dia penting deodorantnya dengan perfume. Pasal apa? Nak dapatkan keyakinan diri. Jadi benda tu tuan-tuan, doa tu dia menasihati diri kita. Sebab tu bila kita hafal doa, kena faham makna dia. Wallahu a'lam. Satu lagi. Dengan zikir-zikir tertentu. Yang ada terima ni lah. Dan macam hari Senin dengan Ahad dengan hari Rabu ni. Baik, Wallahu a'lam. Jawapannya sama sebagaimana yang kita baca tadilah, kan? Sama sebagaimana yang kita baca tadi. Apa-apa sahaja, tak kira lah hari ke, waktu ke, minggu ke, tahun ke, kita tak mau sesat, cara dia ambil daripada Nabi. Kalau benda tu tak ada, tak ada, kan? Kalau benda tu tak ada, tak ada. Ada orang kata, oh lagu tu tak boleh lah minta doa PMR PMR apa tu, SPM, nak masuk universiti. Tak, tuan-tuan sekalian, kita kena faham, doa ni secara umumnya doa apa pun boleh, kan? Secara umumnya doa apa pun boleh. Tapi kalau tuan-tuan tengok doa Nabi boleh kata bentuk dia umum. Bentuk dia umum. Pada masa yang sama, dia ada bentuk yang khusus. Contohnya bila hijratul Rasul, kan, Nabi minta laknat, kan, kepada beberapa orang. Itu sebagai contoh. Mana ada peristiwa yang berlaku, kita minta, boleh. Tapi masalahnya, benda tu ada tak pada zaman Nabi? Ada, kan? Setiap bulan, setiap pagi, petang dan sebagainya. Maka bila kita nak amal doa tadi, kita balik semula kepada hadis-hadis Nabi, ada ke tak ada. Sebab apa? Kita nak mengelak takut tersilap macam tadi. Takut tersilap. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya tentang doa-doa tertentu yang dikarang tu, yang paling bagusnya ialah kita cari balik doa tu ada tak dalam hadis Nabi. Kalau tak ada, saya sebagaimana hadis ni, sebagaimana yang kita belajar tadi, lebih baik kita tinggal. Itu pandangan Ibn Qurtubi, Qadhi Iyad dan sebagainya, supaya kita selamat, takut tersilap. Wallahu a'lam. Cukup lah. Assalamualaikum warahmatullahi